Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk episod kali ni nak sembang tentang Flash. Ini bukan review, just nak kata review boleh, nak kata just kongsi pengalaman pun boleh. So bagi yang dah biasa follow saya tahulah background saya sebelum ni adalah orang kata bukan sebelum ni lah, sekarang ni pun saya berkhidmat dengan Jabatan Penerangan. Boleh kita dikategorikan sebagai photojournalism line lah, maksudnya banyak cover event, jenis-jenis news lah kan. Dan biasanya untuk penggunaan flash ni kita gunakan flash speedlight yang jenis macam ni lah. Kadang-kadang jarang guna flash lah, tengok-tengok event lah. Kalau event yang di luar yang tak memerlukan flash, saya jarang guna flash lah. Kalau tengok saya pernah jumpa saya mana-mana cover event, jarang sangat lah saya orang kata apa, menggunakan flash lah. Sampai orang kata kalau dapat flash saya ni kan beruntung, pasal saya jarang-jarang guna flash. Memang betul lah, kebanyakan masa saya memang jarang guna flash pasal output daripada flash ni dia walaupun terang, cerah kan, dia macam kalau macam fake dia, nak kata test tu tidak juga, dia nampak tak natural lah. Cuma dari segi terang, jelas tu memang jelas lah. Dan kebanyakan press memang akan pakai juga flash ni sebab pihak majikan ataupun bos pihak atasan nakkan gambar yang terang. Dan kebanyakan orang memang dia prefer gambar yang terang daripada gambar yang artistik lah. Pasal semua orang, bukan semua orang kata apa, ada mata yang boleh melihat seni foto tu. Bagi setengah orang memang nak gambar tu jelas dan terang saja. So dipendekkan cerita, saya nak kongsi pengalaman tentang menggunakan flash Godot AD400 Pro ni. Godot AD400 Pro ni dia ada dua option lah. Dua option tu maksudnya kita boleh gunakan bateri pack ni, bateri tak belakang ni, bateri, ataupun dia boleh juga menggunakan elektrik. Jadi dua option lah. AD400 Pro ni dia boleh gunakan bateri ni. Bateri ni maksudnya mobile lah, kita boleh masuk dalam hutan, tak memerlukan semua elektrik lah pasal dia ada bateri. Dan juga kita boleh menggunakan juga elektrik, tapi dia datang kena beli berasingan lah AC adapter tu. So apa yang bagusnya tentang flash ni, so aku nak cerita tentang AD400 Pro ni. Apa yang saya nak ceritakan, kenapa seseorang jurufoto tu perlu ataupun perlu ni ikut keperluan kerja lah kan, memerlukan flash yang jenis mobile macam ni, yang tak terikat dengan wire sambung kepada plug elektrik ni. Okey. Untuk jurufoto biasa, kalau kita ambil gambar portrait dalam studio, memang dalam studio saya tak ada keluar kan. Okey, tak, rasanya tak perlu nak pakai Godot ni, pasal Godot AD400 Pro ni ataupun siri yang pakai bateri ni biasanya harga dia jauh lebih mahal daripada flash studio yang memerlukan power outlet ataupun pakai plug tu lah. Macam ini harga dia lebih kurang satu set ni, dengan satu set AD400 Pro ni harga dia dekat 1,900 ataupun 2,000 lah. Mungkin kalau paling murah pun kita boleh dapat mungkin 1,900. Biasanya 2,000, 2,200. Tengok kedai mana kita beli lah. Dan dalam siri Godot ni dia ada banyak lagi siri. Ada AD100 100 yang pakai bateri lah, yang power dia lebih kuat daripada apa, yang power dia lebih kuat daripada flash orang kata speedlight yang hot shoe ni. Dia ada siri AD100, AD200 Pro, AD300 Pro, AD400, dan yang last sekali yang paling power yang menggunakan bateri tanpa menggunakan elektrik adalah AD600 Pro. Harga dia jauh lagi mahal lah. Dan ini pun memang berat lah kalau kita tengok saiz pun. Dan ini saiz hot shoe ni memang kita boleh pegang, letak di atas kamera. Yang flash AD400 Pro ni memang agak berat lah, kata mungkin dekat 2 kilo kot kan. Memang memerlukan handling yang kena ada assistant lah sebaik-baiknya kalau guna benda ni kan. So berbalik kepada kenapa seseorang jurufoto tu perlukan flash macam ni. Macam seperti itu tadi lah, kalau kita dalam studio saja, tak ada keluar mana-mana, okey, tak perlu nak beli flash ni pasal harga dia mahal kan. Ada setengah flash yang studio tak sampai 1,000 pun kita boleh dapat. Dia pentingnya flash ni, kadang-kadang katakanlah kita nak ambil job di rumah datuk-datuk ke, rumah orang-orang yang berada ni kan. Kadang-kadang dia nak bergambar di sofa ruang tamu dia, kadang-kadang nak bergambar di kejap-kejap nak bergambar di taman kawasan rumah dia kan. Kadang-kadang mungkin nak bergambar di orang kata apa, di kawasan tangga rumah dia, atau mungkin rumah orang-orang yang berada ni boleh katakan besar, luas kan, ada gazebo lah di itu ni kan. So kalau kita ada flash yang power macam ni tanpa memerlukan kabel, kita tak perlu nak risau pasal orang kata wire-wire berselirat masuk plug sana, berselirat sana sini ni. Jadi mudah kita nak angkat sana sini, nak letak dekat tangga ke, nak bawa pergi gazebo ke, ataupun flash macam ni kita boleh gantung di, kalau kita ada orang kata apa, super clamp tu, kita boleh rig ataupun kita boleh clamp dia
mana-mana tempat yang kita rasa sesuai tu. Pasal dia tak ada wire. Dia tak ada wire. Dan lagi satu dia, kita boleh control. Kita boleh control dia punya. Contohlah kita ambil flash ni, memang berat lah kan. Kita boleh letak di clamp di mana-mana tempat yang kita rasa sesuai, yang tempat tinggi. Kita boleh control melalui remote control dekat sini je. Maksudnya kita tak payah nak turunkan stand, adjust dia punya output dia apa semua. Semua kita boleh set daripada bawah saja. Dan dia ada macam A, B, C, D, E kan. Maksudnya group dia lah. Kalau kita boleh pakai 5 flash, 6 flash. Saya tak tahulah berapa flash tapi jarang lah orang pakai serentak sampai 5-6 flash kan. Mungkin paling banyak pun satu kali shooting tu mungkin 3 lah. Orang kata 3 point light shoot lah. 3 point light shoot ni depan 2, belakang 1 background lah. So kita boleh satu control ni, satu controller ni kita boleh control 3 flash untuk output yang berbeza-beza. Contohlah flash ni kita letak output 116, flash ni kita letak output 116, sebelah sini kita letak output 18, dan background pula kita letak 132. Satu trigger saja. Yang berbalik kepada kenapa flash mobile ni lah, saya bukan nak review tentang bagus ke tak bagusnya flash ni. Kenapa saya nak cakap ni tentang kenapa mobile flash yang tak terikat dengan power outlet ni bagus. Macam saya beritahu tadi lah, kalau kita ambil gambar klien, rumah klien ataupun tempat-tempat di mana kita tak familiar kan, kalau kita ada benda ni, kita tak perlu nak risau sangat pasal power outlet tau. Kalau nak bergambar di sudut-sudut tertentu yang kita rasa sempit dan tak payah nak risau sama ada kabel kita tu panjang ke tak panjang ke, nak cucuk di power outlet kan. Dan ada setengah-setengah orang mungkin klien tu tak selesa kita nak pakai power dekat rumah dia kan. Nanti kalau trigger ke kena short ke apa ke, mungkin disalahkan kita pula kan. Kita pun risau juga. So kalau kita pergi rumah klien, kita buat flash yang tak melibatkan elektrik di rumah dia, mungkin lagi bagus lah kan. Dia pun ialah kita just gunakan totally kita punya power kan, nak dekat atas tangga. Pasal banyak juga saya tengok gambar-gambar orang-orang yang bukanlah orang rumah yang besar-besar ni kan, nak bergambar dekat sofa, dekat tangga, dekat taman, kadang-kadang nak dekat outdoor lah, dekat luar pula boleh tak kita bergambar di taman bunga ke di mana-mana kan. So kalau flash ni dia tak cukup kuat. Dan ada juga orang yang suka natural light. Natural light photographer tu kita letak tepi dulu. Macam saya pun, saya memang orang kata boleh katakan natural light photographer kan. Saya kalau tengok saya ambil gambar-gambar family saya yang sebelum ni, yang mana Pemuluh, memang saya shoot guna available light dengan natural light saja. Ni kepada orang yang nak guna flash tu. Okey, kenapa dari segi pemilihan flash kenapa flash okey, sementara tu dalam masa saya bercakap ni saya akan share gambar-gambar yang sebenarnya shoot guna AD400 Pro ni lah, untuk jabatan lah kan. Sama-sama saya sembang ni boleh tengok lah dia punya quality light dia tu. Okey, berbalik kepada kenapa kita perlukan flash yang power ni. Power ni macam ni 400 ni dia jauh lebih power daripada output ni, ataupun 100, 200 ataupun 300. Dia sebab dia macam ni lah. Kalau kita nak pakai menggunakan diffuser yang besar, pasal softbox lah, kalau kita gunakan softbox yang besar, kalau kita pakai flash yang kecil, dia akan cut tau, dia akan potong jumlah cahaya yang keluar tu. Mungkin daripada 100%, flash yang kena dekat muka kita tu mungkin dalam 50 atau 70%. Lagi besar softbox tu, lagi kurang lah cahaya yang tembus kalau kita pakai flash ni. Maksud dia contohlah flash ni 100% power. Kalau kita pakai softbox yang besar, mungkin yang keluar tu 70 ataupun mungkin 50%. So bila cahaya tu kurang, dah tentu ISO kamera kita kena naikkan, mungkin boleh naik 500 ke 1000 ataupun aperture kita naik lagi kan. So kalau kita gunakan power yang kuat macam ni, AD400 Pro ni, yelah yang ni je saya ada. Kalau saya ada AD100 Pro tu saya tunjuk lah. Kalau kita gunakan power yang flash AD400 Pro ni, kalau kita gunakan softbox yang besar, mungkin 5 kaki ke 6 kaki kan, dan yang besar lagi maksudnya 4-5 kaki lah, yang boleh katakan macam besar dia mungkin sedepa lah senang cerita kan. Tak masuk frame kot sebelah tangan kan. Sedepa tu double layer lagi dia punya kain soft tu. Kalau kita pakai flash ni, cahaya yang keluar tu lebih lembut tapi masih kuat, dan kita boleh pakai aperture 100 ataupun 200. So mungkin bab ni agak teknikal lah, tapi apa yang saya nak sampaikan, flash yang cahaya yang keluar daripada AD400 Pro ni cukup kuat. Okey, kalau kita combinekan dia dengan softbox yang besar, softbox yang mungkin dalam orang kata berapa, 5 kaki dah, contoh 5 kaki besar tu, 5 kaki tu kan, jumlah cahaya yang keluar tu memang dia akan potong. So bila potong, kalau kita ambil gambar portrait,
Dia cahaya tu soft tau. So benda ni susah nak explain kecuali mereka yang lama dalam bidang foto ni. Pasal bagi klien orang-orang biasa yang kurang ataupun pengetahuan dia tentang foto, lighting ni agak kurang. Bagi klien, terang je dah cukup bagus dah. Dia tengok gambar tu terang, dia tak ada nak fikir tentang cantik Rembrandt light, butterfly light, broad light, short light ataupun orang kata apa, clamshell light kan, benda-benda macam tu. Orang tak terdedah dengan benda-benda tu. Soft light dengan hard light ni, shadow detail semua dia orang tak terdedah dengan tu. Bagi klien, asal terang saja muka dia orang tu, nampak tak ada jerawat, dah okey dah. Dia tu yang besar ada setengah-setengah. Terutamanya perempuan kan, dia suka butterfly lighting yang cahaya daripada atas tu, dia nampak soft benda tu. So nak dapatkan lighting yang soft tu, itulah sebabnya kena gunakan flash yang power. Sebab apa power tu? Bukan sebab kita tak flash tu kuat. Sebabnya cahaya yang soft tu, dia perlukan diffuser yang tebal. Tebal tu maksudnya, contohlah kalau kita pakai biasanya softbox 1 layer, kita letak 2 layer. Kalau letak 2 layer softbox punya kain tu, pakai flash ni, memang lagi kecil lagi kecil pula. Memang lagi kurang lah cahaya yang dia keluar. Bila cahaya yang keluar tu kurang, aperture flash tu mungkin kita kena buka besar. Bila kita buka besar, shallow depth of field lah, kalau kita ambil group foto 3-4 orang kan, mungkin ada orang-orang yang tepi-tepi tak berapa nak sharp. Jadi kalau kita pakai flash yang power macam ni, pakai double layer punya kain softbox tu, softbox satu lah, cuma double layer punya dia punya diffuser tu, kita pakai mungkin ISO 100 aperture 8 pun masih lagi boleh menghasilkan cahaya yang soft. Klien tengok pun mungkin dah tentu diorang lebih enjoy lah kan. So benda-benda macam ni kena, mungkin orang yang biasa, yang baru berjilat-jilat dengan foto, dia tak berapa nak faham sangat tentang apa yang saya cakap. Cuma cahaya yang soft ni memang lebih cantik lah daripada hard light lah, terutamanya untuk orang kalau kita biasa tengok filem kan, dan kita tumpukan bukan kepada jalan cerita apa semua tu lah, kita tumpukan kepada lighting yang digunakan tu. Kebanyakan lighting yang digunakan tu adalah soft light. Soft light, dan kalau kita tengok behind the scene lah, siapa yang minat tengok filem, lepas tu dia minat tengok cara pembikinan filem di sebalik tabir tu, kita cuba tengok diffuser yang diorang gunakan, yang Hollywood guna tu kan. Dia punya diffuser tu kadang-kadang besar tu, kadang-kadang mungkin 10 kaki pada dia letak atas, orang kata atas, contohlah kalau tengah hari ke atas taman tu, dia letak besar lah, mungkin 10 kaki, mungkin ada 7-8 kaki dia punya diffuser tu. Dan lighting yang dia gunakan tu memang betul-betul power lah kan, mungkin 1000 watt ke macam tu kan. Dia diffuse tu hasil dia soft. Mungkin ada orang kata kenapa tak guna, teknologi sekarang dah canggih kan, kenapa tak guna ISO tinggi kan dah boleh kamera harga 100,000, takkan tak boleh guna ISO 1000 ke 2000 kan. Dia tak sama. Kalau sama, dia tak payahlah susah buat benda macam tu kan, nak pasang softbox 10 kaki, lighting 2-3 kiri kanan kan. Sebab kekuatan lighting tu, bila dia diffuse melalui softbox yang besar, akan menghasilkan cahaya yang lembut. Sama juga contoh macam ni lah, kalau kita tengah hari kan, waktu tengah hari tiba-tiba ada awan tebal ni bukan awan tebal, ni bukanlah awan mendung nak hujan, ni awan tebal yang putih tu, dia lindung matahari, tengok cahaya dia soft macam mana kan. Maksudnya macam tu lah dia punya keadaan itu. So kalau bagi siapa yang bercadang nak beli flash, saya bukanlah suggest beli Godot AD400 Pro ni. Tengok kegunaan kita. Kalau kita memang untuk orang kata apa, nak ambil gambar portrait saja, seorang atau 2 orang saja individu kan, ataupun senang cerita satu family 5 orang lah kan, AD200 ataupun 300 dah memadai dah. AD200 Pro ataupun AD300 Pro. AD200 Pro tu pun agak murah juga lah kan, kita boleh beli 2 benda tu. Macam ni satu ni dah 2,000, mungkin 2,200. AD200 Pro tu walaupun power tak kuat, tapi untuk 2-3 orang individu dah okey dah. Tapi kalau kita bercadang nak ambil gambar, mungkin dalam klien kita tu ada list yang kita nak ambil gambar 20 orang atau 30 orang, 20 orang lah kan, mungkin kita perlukan flash yang power macam ni lah. Tapi satu tak cukup. Macam yang contoh-contoh yang saya bagi ni, saya pakai 2, satu lighting ni tak cukup. Dan mungkin ada yang kata tentang kos tinggi tu kan, kalau kita dah buat business tu memang melibatkan kos kan, takkan lah ambil gambar corporate shot apa semua charge 200-300 kan, itu memang tak berbaloi lah. Biasanya orang yang beli flash jenis macam ni, mungkin satu job dah pulang modal ataupun 2 job dah pulang modal lah, takkan guna flash kiri kanan, bawa team 4-5 orang, charge 500 kan, jadi tak berbaloi lah benda macam tu kan. Dan untuk wedding pula,
Kalau menggunakan flash macam ni, package dia mungkin 3,000 ke atas lah. Kalau package dia 2,000 ke bawah, lighting macam ni, apa semua gambar-gambar equipment 20,000 kan, memang tak berbaloi lah. So kita tanya diri sendiri balik lah kan. Orang kata pelaburan yang lebih berbaloi untuk kita guna benda tu. Kita boleh start lah, kita boleh beli AD200 Pro kan, mula-mula kan. Bukan ni, bukan flash ni, AD200 Pro kan. Tapi lama-lama nanti kita rasa alamak tak cukup power kan, dah nak beli lagi kan. So sebelum kita beli flash tu, kita fikir kegunaan in future tu macam mana. Mungkin apakah akan datang ni kita nak ambil grup foto yang ramai, ataupun pengantin yang satu family ataupun dua family ada 20 orang tu, kita invest terus kepada flash yang power macam AD400 Pro. Ini untuk bisnes lah. Kalau untuk hobi mungkin agak mahal lah kan. Kamera pun dah berapa ribu, tambah flash lagi kan. Tu tak ada lighting lagi, softbox lagi. Softbox yang besar pun dalam 400-500 kan. So kalau ada apa lagi, benda-benda yang nak orang kata tak berapa clear lagi, boleh tanya di ruang komen lah. Okay, thank you.